Okay guys, terima kasih datang channel aku. So hari ni aku nak sembang sikit pasal phone yang agak kontroversi lah dalam setahun dua ni, iaitu phone yang dikeluarkan oleh Huawei. So kali ni model phone yang aku nak kongsikan dengan korang ialah model Huawei P40 Pro. Okay, first kali orang kena tahu lah, Huawei ni telah di-ban oleh USA dan masukkan di dalam entity list. Jadi bermakna Huawei tidak boleh bekerjasama dengan mana-mana syarikat di dalam USA, termasuklah Google. So Google ni adalah satu syarikat yang sangat penting lah untuk mana-mana Android smartphone, kerana Google lah yang menyediakan Play Store untuk tempat korang pengguna Android untuk download apps. Jadi ini bermakna Huawei phone tak ada Play Store. Okay, so aku beli juga phone ni sebab aku nak tahu macam mana rasa dia, macam mana penggunaan dia, dan macam mana kemampuan hardware yang dikeluarkan oleh Huawei yang dimasukkan dalam P40 Pro ni. Okay, jom kita tengok. Okay, so bila aku hands on phone ni, so memang betul lah phone ni dia punya binaan dia ialah memang betul-betul standard, dia memang flagship lah, memang phone flagship. Okay, kalau tengok depan dia ni, depan ni dia punya screen dia adalah curve di kiri, kanan, atas dan bawah. So ini adalah satu rekaan yang bagi aku rasa engineer dia ni memang betul-betul dah fikirkan bahawa penggunaan smartphone sekarang adalah lebih kepada gesture based. Jadi bila phone ni curve atas dan bawah ni, dia akan memudahkan kita untuk swipe daripada bawah, daripada atas, kiri dan kanan ni adalah satu benda yang selesa pada jari. So jari tidak akan terasa dia punya ketajaman edges tu. Okay. Kemudian screen phone ni adalah beresolusi 1200 x 2640 dengan 90 refresh rate. Okay, dan 441 ppi. Ianya bukanlah 2K screen, bukan juga 120Hz. Tapi bagi aku ianya adalah cukup lah untuk standard phone tahun 2020 ni. Kerana apa-apa phone yang atas saja daripada 1080p dan menggunakan 90Hz ni, bagi aku ianya sudah cukup lah. Alright, kemudian ianya pakai teknologi OLED screen. So kebiasaannya OLED screen ni adalah satu screen yang bagus lah, mempunyai kontras baik, color yang cantik. Alright, seterusnya untuk display dan brightness, pengguna boleh pilih sama ada nak menggunakan dua option, vivid atau normal. So dalam hal ni aku lebih prefer vivid mode kerana ianya lebih nampak cantik pada mata aku. Dan ikutkanlah sendiri, pengguna mana-mana yang pakai phone ni boleh decide sendiri lah sama ada nak pakai vivid atau normal. Cuma bagi aku lebih prefer pakai vivid color. Alright, kemudian display P40 Pro ni dia boleh support HDR10+. Alright, kemudian dekat depan dia tu ada lubang hitam. Korang tengok lubang hitam yang agak besar lah, dan bagi aku tak prefer lah sebesar ini punya notch ataupun aku nak cakap visor design. Aku lebih suka punch hole design ataupun notch design. Okay, kemudian dekat belakang phone ni ada camera bump yang agak besar lah, dan actually pun aku pun tak boleh nak cakap sangatlah tentang design bump yang macam ni, sebab tengokkan market keseluruhan phone pun lebih kurang macam ni juga, macam yang aku pakai sekarang S20 Ultra. Phone yang menggunakan kamera bump yang besar ni sebenarnya pada tahun 2020 ni so dah jadi normal. Kemudian binaan belakangnya ialah jenis glossy glass yang memang senanglah kena cap jari, tapi ini bukanlah masalah besar sangat sebab mostly orang pakai phone pun mesti dengan casing. Jadi sekiranya ada pengguna yang tak pakai casing, mungkin boleh elakkan glossy finish ni dan ambil matte finish. Selain itu, dekat sisi phone ni ada button on off ataupun sleep wake button. Sleep wake button ni ada stripe merah dekat sini, dan atas dia ada volume up and down. Kemudian di bahagian atas ada IR blaster, tepi tak ada apa, ada antena je.
Dan bawah macam biasa ada USB-C, charging port, ada speaker dan ada SIM card tray. Alright, so Huawei meletakkan bateri sebanyak 4200 mAh, sama dengan P30 Pro. Ianya boleh mengecas sampai 40 watt supercharge, boleh mengecas menggunakan 27 watt kalau menggunakan wireless charging, dan juga boleh menggunakan untuk mengecas smartwatch atau wireless earbud dengan adanya fungsi reverse wireless charging pada phone ni. Dari segi software phone pula, ianya menggunakan EMUI 10.1 on top of Google-less Android 10, tak ada Google. Dan dengan tiadanya akses pada Play Store seperti yang aku cakap tadi, ianya menggunakan Huawei App Gallery. Dan kalau nak dibandingkan dengan Huawei App Gallery ni dengan Play Store ni, macam langit dan bumi lah. Ok, so macam mana nak guna phone Huawei ni yang tiada Play Store ni? Mostly kita menggunakan App Gallery, Huawei App Gallery. Right, so Huawei App Gallery ni ada apps yang kebanyakannya ada kat situ, tetapi banyak juga apps yang aku selalu guna dekat phone Android yang sebelum ni tak ada kat situ. Contoh yang paling simple ni macam ialah Google Maps, CMB Click, banyak lagi lah. Memang kalah lah dengan Google Play Store, itu yang memang obvious. Kemudian Huawei App Gallery ni dia sangat bergantung dengan sistem browser dia. Sistem browser ni mana kita download apps tu, kemudian kita add to home screen. So dekat situ baru kita boleh access apps tu. Kemudian ada juga cara yang lain, iaitu dengan mendownload apps daripada website APK Pure. So itu adalah workaround yang aku kena buat untuk menggunakan sepenuhnya Huawei P40 Pro ni. Yang paling aku rasa macam agak janggal lah apabila Google Photos tidak dapat mengupload video dan foto secara automatik kepada Google Cloud. Jadi aku kena buat secara sendiri, secara manual untuk upload gambar dan video yang aku ambil daripada phone Huawei P40 Pro ni. Itu adalah antara masalah yang aku memang terasa lah besar lah sangat bagi aku. Ok, Huawei seolah-olah tidak kisah dengan ketiadaan Google Mobile Services ni, ketiadaan Play Store ni. Mereka juga melabur 1 billion USD untuk tarik minat developer apps ni untuk buat apps dekat Huawei App Gallery ni. Tetapi bagi aku, Huawei sekiranya ada chance untuk menggunakan Google Play Store semula, aku rasa orang kena ambil semula peluang itu. Dan kita bukan tak pernah tahu kan, bukannya tiada company yang cuba untuk masuk buat apps pada platform yang baru. Contohnya macam Microsoft dengan Windows Phone nya. Kita tengok with Microsoft antara company yang terbesar di dunia, terkaya di dunia, antara yang terkaya di dunia pun bukan tak boleh buat, tapi tidak boleh berjaya untuk create satu lagi operating system untuk mobile setanding dengan iOS dan Android. Kita tengok Microsoft sekarang macam mana, pun sudah lari kepada Android. Selain daripada itu, EMUI daripada Huawei juga ada features dia yang tersendiri lah yang aku agak tertarik. Contohnya magazine unlock, kemudian ada feature air gesture. Ianya menggunakan 3D kamera yang dekat depan ni untuk mengenal pasti pergerakan tangan aku, dan aku boleh scroll up and down menggunakan feature tu, dan juga boleh grab tangan untuk screenshot. Okay. Dan dari segi performance, P40 Pro menggunakan Kirin 990 5G chipset. Ianya lebih laju daripada Mate 30 Pro punya chipset. Tapi itu macam aku cakap tadi, phone yang laju, cantik dalamnya, tetapi softwarenya tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana dengan ketiadaan Google Play Store. Kalau diikutkan YouTube pun aku agak terasa ada laggy sedikit, ada lag sedikit. Ok, so phone Huawei terkenal dengan kamera dia yang bagus. So untuk P40 Pro ni
memang tidak dinafikan, kamera dia sangat-sangat bagus, hebat. So dengan teknologi yang dimasukkan dalam sistem kamera ni, Huawei memang masih boleh dikatakan antara the top 3 dalam dunia smartphone ni. Juga bagi aku kamera sampel dari P40 Pro ni adalah lebih kurang dengan Samsung S20 Ultra yang aku guna sebagai daily driver sekarang. Ada kala beberapa situasi image dari phone ni ada nampak terlalu over process dia punya HDR ni. Tapi secara overall, sekiranya orang menggunakan P40 Pro ni untuk kamera, aku boleh jamin lah 9 per 10 orang tu akan puas hati dengan kamera daripada smartphone ni. Ini adalah bukan perkara baru bagi pengguna Huawei. Memang Huawei terkenal dengan kamera yang bagus. Okey, jadi aku akan bagi orang tengok, sambung tengok gambar-gambar yang aku dah tangkap menggunakan kamera Huawei P40 Pro ni. Let's say kita ada orang nak pergi beli phone dalam bajet dalam 5,000 macam tu. Ada dua phone. Ini S20 Ultra, ini P40 Pro. Alright, macam aku tunjuk tadi, gambar kamera daripada phone ni adalah lebih kurang sama. Tetapi apa yang membezakan mereka berdua ni adalah Google Play Store. Google Play Store ni ibarat nyawa kepada mana-mana Android smartphone. Sahabat mana pun kamera Huawei P40 Pro ni, kamera bukanlah segala-galanya untuk menggunakan smartphone. Sekarang ni orang guna smartphone untuk hantar dokumen, submit report, navigation, untuk business. Dan ini smartphone as a whole dah menjadi barang kerja yang penting. Jadi bila benda tu penting dalam kehidupan seorang tu, kita perlukan smartphone yang reliable, boleh dipercayai, boleh digunakan. Okey, bukanlah aku nak katakan Huawei P40 Pro ni tidak boleh buat benda-benda tu, tetapi aku rasa orang atau consumer masih belum lagi bersedia untuk belajar semula atau relearn semula cara-cara benda basic yang sebelum ni diorang boleh buat dekat smartphone yang biasa ada Google Play Store. Nak pakai P40 Pro kena buat cara lain pula. Nak kena pakai APK Pure, nak kena pakai sistem browser tu. Jadi aku rasa pilihan ini adalah satu pilihan yang sangat sukar untuk dibuat sekiranya orang tu nak pakai juga P40 Pro. Okey, walaupun Huawei ni telah pun di-ban dan tidak ada Google Play Store, tapi kalau korang tengok dekat media sosial, dekat TV, dekat YouTube sendiri, diorang punya periklanan terhadap produk mereka adalah masih agresif ataupun lebih agresif daripada sebelumnya. Kalau korang tengok, ini makna mereka memang ada bajet yang besar lah untuk iklankan diorang punya produk ni. Dalam iklan tersebut, kalau korang tengok, ianya sangat menyeluruh dan seolah-olah smartphone mereka ini adalah untuk everybody, untuk semua orang. Tetapi secara realitinya, dengan ketiadaan Google Play Store, Google Mobile Services, ini smartphone adalah untuk orang yang daring, yang memang betul-betul sayangkan Huawei dan yang memang boleh hidup tanpa Google Play Store. Tapi bagi aku, untuk phone yang berharga hampir 4,000, hampir 5,000 untuk model Pro Plus, aku rasa ianya pertaruhan yang bahaya. So macam mana pendapat korang? Bagi komen dekat bawah, nanti kita sembang-sembang. Okay? So terima kasih dengar aku punya celoteh P40 Pro. Right, ciao. Jangan lupa like, subscribe. Masih memang aku rasa astaghfirullahalazim.